Secara umumnya, punca keraguan adalah kejahilan. Apabila seseorang gagal untuk belajar dan mengamalkan Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, mereka akan ditinggalkan dengan iman yang lemah. Iman yang lemah membawa kepada keraguan terhadap janji dan ancaman Allah yang Maha Tinggi, dan sebagai akibatnya, seseorang tidak akan berusaha untuk mendapatkan janji-janjinya atau menghindari ancamannya, yang melibatkan penggunaan nikmat yang telah dianugerahkan dengan cara yang diredainya, seperti yang digariskan dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya. Orang yang mendapat petunjuk menghindari keraguan dengan mempelajari dan mengamalkan ilmu Islam. Ini telah ditunjukkan dalam ayat-ayat awal surah ini. Bab 2 Al-Baqarah, ayat 2-5. Kitab ini tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib, mendirikan syalat, dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Dan mereka yang beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan apa yang diturunkan sebelummu, dan mereka yakin akan hari akhirat. Mereka skim yang mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan mereka skim orang-orang yang beruntung. Adalah penting untuk diperhatikan bahawa terdapat perbezaan besar antara orang yang mempunyai iman yang kuat dan orang yang hanya berdegil dengan iman mereka. Yang terdahulu belajar dan beramal dengan ilmu Islam dan memperbaiki tingkah laku dan tindakan mereka dengan peredaran masa supaya mereka meningkatkan ketaatan yang ikhlas kepada Allah Ta'ala. Sedangkan Muslim yang degil adalah jahil ilmu Islam dan hanya meniru orang lain secara membuta tuli. Apabila mereka mengelak daripada belajar dan mengamalkan ilmu Islam, mereka tidak akan memperbaiki tingkah laku dan tindakan mereka dengan peredaran masa, dan dalam situasi yang sukar mereka akan merasa amat sukar untuk terus bersabar, walaupun mereka berjaya berpegang teguh dengan iman mereka. Seseorang mesti mengelakkan kedegilan yang berakar pada taklid buta, dan sebaliknya mengamalkan kepastian iman melalui pembelajaran dan amal ilmu Islam. Ini akan memastikan mereka tetap teguh pada ketaatan yang ikhlas kepada Allah yang Maha Agung dalam semua keadaan dan jauh daripada sebaran keraguan yang boleh merosakkan iman mereka. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 23. Dan jika kamu berada dalam keraguan tentang apa yang telah kami turunkan, Al-Quran, kepada hamba kami. Perkara seterusnya yang perlu diperhatikan ialah kedudukan tertinggi yang boleh dicapai oleh seseorang adalah menjadi hamba Allah yang bertakwa. Jika ada darjat yang lebih tinggi daripada ini, Allah Ta'ala akan memanggil Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya. Bahkan kenabian itu sendiri berakar pada kehambaan kepada Allah Ta'ala. Skim sebabnya makam kenabian begitu tinggi dan tinggi. Oleh itu, seseorang mesti mengelakkan pangkat duniawi yang sifatnya berubah-ubah dan tidak membawa kepada apa-apa kecuali tekanan dan masalah di kedua-dua dunia. Ini telah ditunjukkan dalam hadis yang terdapat dalam Jami' at-Tirmizi, nombor 2376. Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, memberi amaran bahawa keinginan untuk harta dan status sosial lebih mematikan iman seseorang daripada dua serigala lapar yang dilepaskan pada sekawan biri-biri. Orang yang berperilaku seperti ini akan mengabaikan ketaatan kepada Allah yang Maha Tinggi, dan akibatnya mereka akan menjalani kehidupan yang sukar di kedua-dua dunia, walaupun mereka mempunyai dunia di kaki mereka. Bab 20 Taha, ayat 124-126. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Dia akan berkata, "Ya Tuhanku, mengapa engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta, padahal aku dahulunya adalah seorang yang melihat?" Allah berfirman, "Demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan demikian pula kamu pada hari ini dilupakan." Sebaliknya, seseorang mesti berusaha untuk mencapai darjat yang paling tinggi dengan menjadi hamba Allah yang ikhlas. Ini hanya dicapai apabila seseorang secara praktikal mengikuti jejak langkah hamba Allah yang paling agung, yang mulia, Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya. Bab 3 Ali Imran, ayat 31. Katakanlah, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi kamu dan mengampuni dosa-dosa kamu. Sebagai hamba kepada Allah yang Maha Tinggi,
melindungi seseorang daripada menjadi hamba dan hamba kepada semua perkara lain, seperti media sosial, fashion, budaya dan manusia, seseorang akan mencapai ketenangan fikiran dan kejayaan di kedua-dua dunia. Bab 16 An-Nahl, ayat 97. Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Oleh kerana orang Arab non-Muslim menguasai bahasa Arab, Allah Ta'ala telah memberikan cabaran yang kekal kepada mereka dan dengan lanjutan kepada semua manusia untuk menghasilkan surah yang serupa dengan Al-Quran untuk membuktikan bahawa asal-usulnya bukan ketuhanan. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 23-24. Dan jika kamu berada dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami, Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, buatlah satu surah yang semisalnya dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika anda harus jujur. Tetapi jika anda tidak melakukannya, dan anda tidak akan dapat. Cabaran ini bukan sahaja untuk menghasilkan ayat-ayat yang sesuai dengan gaya berirama Al-Quran tetapi untuk menghasilkan ayat-ayat dan surah yang sepadan dengan setiap aspek Al-Quran, seperti sifatnya yang merangkumi semua, keupayaannya untuk diterapkan pada setiap situasi, dalam setiap tempat dan masa, keupayaannya untuk difahami dan diaplikasikan oleh orang-orang yang jahil dan berpengetahuan, keupayaannya memberikan nasihat praktikal yang mudah diaplikasikan dalam kehidupan seseorang dan bukannya mengemukakan konsep-konsep yang terdengar berguna tetapi tidak boleh diaplikasikan secara praktikal. Ringkasnya, apabila mempelajari Al-Quran seseorang akan menyedari bahawa ia mengandungi tahap pengetahuan yang berbeza melalui kedua-dua makna yang jelas dan halus. Bab 11 HQD, ayat 1. Ini sebuah kitab yang ayat-ayatnya disempurnakan, kemudian dikemukakan secara terperinci dari Yang Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui. Ungkapan-ungkapan dalam Al-Quran tidak dapat ditandingi dan maknanya dijelaskan dengan cara yang lurus ke hadapan. Kata-kata dan ayat-ayatnya sangat fasih dan tidak ada buku lain yang dapat mengatasinya. Al-Quran menyebut sejarah umat-umat terdahulu secara terperinci walaupun Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, tidak dididik dalam sejarah. Ia menyuruh segala kebaikan dan melarang segala kemungkaran. Perkara yang mempengaruhi seseorang individu dan yang mempengaruhi seluruh masyarakat, supaya keadilan, keselamatan dan keamanan merebak ke seluruh rumah dan komuniti. Al-Quran mengelakkan keterlaluan, pembohongan atau sebaran kepalsuan, tidak seperti puisi, cerita dan dongeng. Semua ayat tersebut bermanfaat dan boleh diaplikasikan secara praktikal dalam kehidupan seseorang. Walaupun kisah yang sama diulang dalam Al-Quran, pelajaran penting yang berbeza diketengahkan. Tidak seperti kitab-kitab lain, Al-Quran tidak membosankan seseorang apabila ia dipelajari berulang kali. Al-Quran memberikan janji dan amaran serta menyokongnya dengan bukti yang tidak dapat dinafikan dan jelas. Apabila Al-Quran membincangkan sesuatu yang kelihatan abstrak, seperti mengamalkan kesabaran, ia sentiasa memberikan cara yang mudah dan praktikal untuk melaksanakannya dalam kehidupan seseorang. Ia menggalakkan manusia untuk memenuhi tujuan penciptaan mereka, yang melibatkan ketaatan ikhlas kepada Allah, yang Maha Tinggi, dengan menggunakan nikmat yang telah diberikan kepada mereka dengan cara yang diredainya, dengan itu memastikan mereka memperoleh ketenangan fikiran dan kejayaan di kedua-dua dunia. Ia menjadikan jalan yang lurus jelas dan menarik bagi orang yang inginkan ketenangan fikiran dan kejayaan sebenar dalam kedua-dua dunia. Ilmu Al-Quran adalah abadi kerana ia boleh diaplikasikan kepada setiap masyarakat dan zaman. Ia adalah penawar bagi setiap kesukaran emosi, ekonomi dan fizikal apabila ia difahami dan digunakan dengan betul. Ia menyediakan penyelesaian untuk setiap masalah yang boleh dihadapi oleh individu atau seluruh masyarakat. Kita hanya perlu memerhati sejarah dan bagaimana masyarakat yang melaksanakan ajaran Al-Quran dengan betul mendapat manfaat daripada ajarannya yang menyeluruh dan abadi. Berabad-abad telah berlalu namun tidak ada satu huruf pun yang diubah dalam Al-Quran, sebagaimana Allah Ta'ala berjanji untuk memeliharanya. Tiada buku lain dalam sejarah yang mempunyai kualiti ini. Surah 15 Al-Hijr, ayat 9. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kamilah yang memeliharanya. Allah, yang Maha Tinggi,
membincangkan masalah akar yang terdapat dalam masyarakat dan memperincikan ubat praktikal untuk mereka semua. Dengan membetulkan masalah akar, masalah cawangan yang tidak terkira banyaknya yang berpunca daripadanya akan dibetulkan secara automatik. Ini adalah bagaimana Al-Quran menangani semua perkara yang diperlukan oleh seseorang dan masyarakat untuk berjaya di kedua-dua dunia. Bab 16 An-Nahl, ayat 89. Dan kami turunkan kepadamu Alkitab untuk menjelaskan segala sesuatu. Ini adalah mukjizat abadi terbesar yang dikurniakan Allah Ta'ala kepada Nabi terakhirnya Muhammad, selawat dan salam ke atas baginda. Tetapi hanya mereka yang mencari dan bertindak berdasarkan kebenaran akan mendapat manfaat daripadanya, manakala mereka yang mencari keinginan mereka dan memilih daripadanya hanya akan mengalami kerugian di kedua-dua dunia. Surah 17 Al-Isra, ayat 82. Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Dan surah 2 Al-Baqarah, ayat 23-24. Dan jika kamu berada dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami, Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, buatlah satu surah yang semisalnya dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika anda harus jujur. Tetapi jika kamu tidak melakukannya, dan kamu tidak akan dapat melakukannya, maka takutilah neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang disediakan untuk orang-orang kafir. Allah Ta'ala secara khusus mengancam orang bukan Islam Mekah dan ahli kitab dengan api neraka, kerana mereka yakin akan asal-usul Al-Quran dan kebenaran Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atas dia. Orang bukan Islam Mekah adalah penguasa bahasa Arab dan dengan jelas mengakui asal-usulnya kerana mereka tidak dapat menandingi satu ayat Al-Quran dan kerana mereka telah menghabiskan hidup mereka dengan Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atas baginda. Mereka tahu dia memiliki sifat seorang Nabi. Ahli kitab di Madinah mengenali Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, dan Al-Quran sebagaimana yang telah dibincangkan secara terperinci dalam kitab suci mereka. Bab 6 Al-An'am, ayat 20. Orang-orang yang telah kami berikan Alkitab kepadanya, mengetahuinya Al-Quran sebagaimana mereka mengenali anak-anak sendiri mereka. Dan surah 2 Al-Baqarah, ayat 146. Orang-orang yang telah kami berikan Alkitab kepada mereka mengenalnya sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Satu-satunya perkara yang menghalang kedua-dua kumpulan daripada menerima kebenaran adalah kecintaan mereka kepada perkara-perkara duniawi yang mereka perolehi dengan mengikuti hawa nafsu mereka sendiri, seperti harta dan status sosial. Mereka memahami bahawa tunduk kepada Allah, yang Maha Agung, melalui Islam bermakna mereka harus bertingkah laku dan menggunakan nikmat yang telah diberikan kepada mereka dengan cara yang diredainya. Oleh kerana keinginan mereka terhadap perkara duniawi terlalu kuat, mereka menolak Islam. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 24. Maka takutilah neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang disediakan untuk orang-orang kafir. Secara umumnya, api adalah tempat tinggal orang-orang kafir kerana mereka gagal memenuhi tujuan penciptaan mereka. Bab 51 Ad-Dariyat, ayat 56. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Sama seperti barang yang gagal memenuhi tujuan penciptaannya dilabelkan gagal dan dibuang, begitu juga ciptaan bernama manusia akan dibuang pada hari kiamat jika mereka gagal memenuhi tujuan penciptaan mereka. Lebih 500 e-buku, buku audio, maklumat grafik, podcast dan blog percuma tersedia di tapak web kami, www.shekpot.com.